Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi kita pada hari ini untuk menyambung pembelajaran kita dalam tajuk Jawi. Hari ini kita nak pergi pula kepada perkataan pinjaman bahasa Arab. Perkataan pinjaman bahasa Arab. Sekiranya dah bersedia, jom kita mulakan. Baik anak-anak, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, di sini ada sedikit penerangan mengenai kata pinjaman bahasa Arab. Okey, kata pinjaman bahasa Arab terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama, Ustazah namakan ia sebagai kekal. Apa yang dikatakan sebagai kekal? Arab kepada Arab. Baik, yang kedua, Ustazah namakan ia sebagai serapan. Okey, apa yang dikatakan sebagai serapan? Arab kepada Melayu. Okey, boleh ingat ni? Okey, jom kita lihat penerangan ia satu per satu. Baik, apa yang dikatakan sebagai kekal? Kekal ini ialah perkataan pinjaman bahasa Arab yang dikekalkan ejaannya merupakan perkataan yang terdapat di dalam Al-Quran. Okey, banyak perkataan pinjaman bahasa Arab yang kita pinjam dalam bahasa Melayu. Contoh, ini seperti Al-Quran ini adalah pinjaman daripada bahasa Arab, ya. Macam mana ia dieja dalam Al-Quran, itu juga dieja dalam bahasa Melayu. Okey, baik. Contoh satu lagi ialah seperti masjid. Okey, dalam Al-Quran terdapat perkataan masjid yang begitu banyak. Seperti mana dalam Al-Quran ejaan dan bunyinya masjid, okey, begitu juga dalam bahasa Melayu kita bunyi dan eja yang sama di dalam Jawi. Okey, itu yang dinamakan sebagai kekal Arab kepada Arab. Okey, sekiranya dah faham, jom kita pergi kepada serapan. Apakah yang dinamakan sebagai serapan? Serapan ialah perkataan bahasa Arab yang sudah diserap dalam bahasa Melayu, dieja dalam Jawi mengikut sebutan bahasa Melayu. Baik, dia adalah perkataan bahasa Arab, kita pinjam dan kita tukarkan ejaannya mengikut ejaan bahasa Melayu. Jadi itu dinamakan sebagai serapan. Terdapat perkataan-perkataan yang Ustazah sediakan sebagai contoh. Jom kita tengok kepada yang seterusnya. Baik anak-anak, kita pergi pula kepada bagaimana cara kita nak mengenali perkataan-perkataan pinjaman bahasa Arab yang kekal. Okey, yang penting kita nak tahu macam mana kita nak kenal supaya kita mudah untuk mengeja. Okey, jom kita tengok macam mana cara nak kenal perkataan kekal yang pertama. Jom kita tengok sama-sama. Yang pertama ialah terdapat huruf hamzah pada akhir perkataan. Okey, huruf hamzah dekat akhir. Apa contohnya Ustazah? Okey, contohnya ialah seperti doa. Okey, ini doa. Baik, ada huruf hamzah dekat belakang dia. Jadi, ini adalah perkataan pinjaman bahasa Arab yang kita kekalkan. Bunyi dan ejaan. Okey, bunyi dan ejaan. Doa, eja macam ni juga jangan ubah kerana ini adalah perkataan terdapat dalam seperti mana dalam Al-Quran. Baik, kita pergi kepada yang seterusnya iaitu terdapat huruf tak marbutah. Terdapat huruf tak marbutah pada akhir perkataan itu. Okey, baik. Apakah contohnya? Contohnya ialah seperti solat. Okey, solat ini. Solat, sunat. Jadi perkataan yang ada tak marbutah di belakang ini adalah perkataan pinjaman bahasa Arab. Bunyi dan ejaan sama kita pinjam. Seperti mana dalam Al-Quran. Jom kita tengok macam mana nak kenal yang seterusnya. Okey, yang seterusnya ialah terdapat huruf alif ma'surah. Huruf apa? Alif ma'surah pada akhir perkataan. Ini bukan ya ni. Ini alif ma'surah. Okey, jom kita tengok contoh dia. Oh, contoh dia seperti Isa. Ini nama Nabi ni. Okey, Isa, Musa ni yang ada huruf alif ma'surah di belakang ini. Okey, itu adalah perkataan bahasa Arab yang kita pinjam, eja, bunyi sama macam ni. Okey, jangan tukar. Jadi kita kenal lah ni. Okey, mula-mula ada hamzah kat belakang, Arab. Ada tak marbutah kat belakang, Arab. Ada alif maqsurah kat belakang, Arab. Jadi kita tahu itu adalah perkataan bahasa Arab yang kita pinjam. Jadi mudah untuk kita mengeja. Okey, baik, kita pergi kepada yang terakhir iaitu terdapat huruf alif lam pada perkataan. Apa sahaja yang ada alif lam pada perkataan itu adalah perkataan pinjaman bahasa Arab. Okey, seperti contoh Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ada alif lam ni. Ada alif lam. Al-Quran, As-Sunnah. Jadi dia ada alif lam.
Jadi bila ada alif lam begini, itu dinamakan sebagai perkataan pinjaman bahasa Arab. Arab kepada Arab. Ambil sebiji-sebiji. Bunyi, eja, kita ambil sama seperti dalam Al-Quran. Itu yang dinamakan sebagai pinjaman bahasa Arab yang kita kekalkan. Okey, jom kita pergi kepada yang seterusnya. Baik, kita pergi pula kepada contoh-contoh lain selain daripada cara kita nak kenal dia adalah perkataan Arab. Ini merupakan perkataan-perkataan lain yang terdapat dalam Al-Quran yang sering mana kita gunakan dalam bahasa Melayu. Okey, baik. Contoh seperti salji, sahsiyah, syarat, syara', syariat, syaitan, ta'at, tabal, tabib, tama', taraf, ibarat, ilmu, ibadah, azam, awam, ghalib, ghaib. Baik, sekiranya awak nampak dekat sini banyak penggunaan huruf ta, ain, shin, kha, ghin. Jadi perkataan-perkataan ini tak banyak guna dalam bahasa Melayu kita yang biasa kita gunakan. Sekiranya jumpa perkataan-perkataan yang seperti begini, dia merupakan perkataan pinjaman bahasa Arab daripada Al-Quran yang kita kekalkan. Okey, jadi ini adalah contoh-contoh perkataan bagaimana awak nak kenal. Okey, baik, sekiranya dah faham, jom kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, baik anak-anak, kita pergi pula kepada perkataan serapan bahasa Arab. Apa yang dikatakan sebagai perkataan serapan bahasa Arab? Jom kita tengok macam mana cara kita nak kenal perkataan-perkataan yang telah diserap ke dalam bahasa Melayu. Perkataan Arab yang diserap ke dalam bahasa Melayu. Yang pertama, cara nak kenalnya ialah ejaan ini ditulis mengikut sebutan. Okey, ejaan bahasa Arab itu kita tulis ikut sebutan kita, bahasa Melayu. Okey, macam mana contohnya? Okey, contohnya seperti berikut. Okey, ini adalah ejaan Rumi, ejaan kita orang Melayu iaitu kertas. Okey, kertas. Ejaan Arab sebenar ialah kortos. Macam ni. Kortos. Okey, jadi kita tukar kepada ejaan Melayu seperti berikut. Kertas. Okey, mudah untuk kita membaca, eja, senang. Okey, tidak lagi ejaan bahasa Arab. Dia bukan dikekalkan tapi dah diserap. Diserapkan ke dalam bahasa Melayu. Baik, yang seterusnya ialah sabun. Okey, sabun. Dalam ejaan Arab, sabun. Okey, macam mana kita nak bunyi macam ni, macam mana kita nak eja susah. Jadi kita teruskan ejaan kepada bahasa Melayu iaitu sabun. Ini adalah perkataan-perkataan serapan. Okey, baik. Sekiranya dah faham ejaan ini ditulis ikut sebutan, okey, cara yang seterusnya kita nak kenal dia adalah perkataan serapan ialah perkataan asal yang mengandungi ta marbutah kita tukarkan kepada ha. Okey, yang mengandungi ta marbutah ditukarkan kepada ha. Okey, jom kita tengok apakah contoh-contoh perkataannya. Okey, contoh perkataannya ialah seperti jemaah. Okey, dalam Arab kita eja macam ni. Okey, tapi dalam ejaan Melayu, buang ta marbutah tu padam titik tu, jadilah jemaah macam tu. Sama juga dengan sedekah. Dalam bahasa Arab bunyinya sedekah. Okey, kita pun eja sedekah dalam konteks bahasa Melayu, tulisan Melayu, buangkan titik dan jadikan dia ha. Jadi ini adalah perkataan serapan bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Jadi ini adalah macam mana cara kita nak kenal perkataan-perkataan serapan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Sekiranya dah faham, jom kita melihat contoh-contoh lain yang seterusnya. Baik, di sini ada Ustazah sediakan perkataan-perkataan Arab yang sudah menjadi sebutan umum bahasa Melayu. Okey, contohnya ialah seperti kertas yang kita bincangkan tadi, sabun kan. Ejaan dia tak sama dalam bahasa Arab sebab dia kita telah serap. Sebab serap jadi ejaan dia lain tapi bunyi sama Walaupun dalam bahasa Arab bunyinya lainlah sikit kan. Tapi bila dalam bahasa Melayu kita bunyi dia lebih halus sedikit. Okey, jom kita tengok perkataan-perkataan lain seperti fikir, batin, izin, milik, zikir, zahir, ahli dan banyak lagi perkataan-perkataan pinjaman bahasa Arab yang akan kita eksplorasikan bersama-sama dengan Ustazah pada waktu dan masa yang Ustazah tetapkan nanti. InsyaAllah. Baik, cukup dulu setakat ini anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.